nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita sambung ayat yang ke-67 surah Al-Anfal. Ada siapa yang tak dapat buku, minta maaf ya. Tadi saya bawa sikit diagram dekat satu kelas saya tu, habis, marah pula orang. Minggu depan. Okey. Apa perkataan dia? Ma. Ini ma nafi Ma kalau isim mausul diterjemahkan apa yang? Kalau diterjemahkan isim istifham, ma apakah? Tetapi di sini bukan ma mausul, bukan ma nafi, bukan ma istifham, tapi adalah ma nafi, tidak. Kana tidak adalah. Macam mana nak terjemah bahasa Melayu? Gugur dah. Sebab tu saya buat diagram sambung-sambung. Terpelanting. Ini susah sikit lah. Kalau terpelanting pun masih berekor. Okey, tidak adalah. Jadi tiadalah. Tiadalah. Ya? Cumanya nak cari isim kana ada leceh sikit nanti kalau ada masa kita boleh cari. Apa perkataan selepas dia? Li. Lepas tu li nabiyyin. Apa makna li? Bagi nabiyyin. Berapa orang nabi tu? Seorang nabi. Tiadalah, makna tiadalah patut, tiada layak bagi seorang nabi. Boleh tak dia jadi isim kana? Isim kana mesti isim. Ini jar dengan majrur ni biasa akan jadi khabar kana. Okey? Tiadalah layak. Layak tu tak ada. Itu dalam penafsiran. Ma kana yang bagi li nabiyyin. Kalau tafsir dia, tiadalah patut bagi seorang nabi. Okey, lepas tu an. Ma makna an? Bahawa. Haraf apa? Nasab. An lan idzan kaili hatta fa sababiyah. Haraf nasab. Apa fungsi dia? Menasabkan fi'il mudhari'. Asalnya yakunu. Bila masuk an yakuna. Jumpa kana yakunu lagi. Kena cari juga isim dia. Ini dah tak jumpa. Ni pula jumpa lagi. An yakuna, bahawa yakuna. Macam mana nak terjemah? Adalah. Bahawa adalah atau bahawa ada. Apa perkataan selepas dia? Lahu. Makna lahu? Baginya, bagi seorang nabi itu. Apa dia perkataan dia? Asro. Barulah nampak. Inilah dikatakan isim kana. Isim kana yang mana? Isim kana kepada kana yang ini. An yakuna la asra lahu. Apa makna asra? Tawanan perang. Okey, cuba terjemahkan sebelah. Makana tidak adalah tiadalah. Mana tiadalah patut, tiadalah layak. Li nabiyyin, bagi seorang nabi. An yakuna, bahawa ada. Asra lu, bahawa ada tawanan perang lahu, baginya. Makna di sini Allah menempelak Nabi SAW di atas keputusan perang Badar.
Ada 70 orang tawanan perang dalam perang Badar. Lalu Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat. Jadi Umar kata, apa nak buat 70 orang ni? Umar kata, potong je kepala dia, selesai. Ya? Kalau Abu Ubaidah ganas sikit lah. Ya, kumpulkan kayu api dekat lembah tu, campakkan dia, kata 70 orang. Abu Bakar punya cadangan, kita ambil tebusan, kita dapat duit. Ya? Kalau dia nak lepas, tebus. Habis kalau dia tak ada duit, kalau dia cerdik, dia ajar 10 orang anak orang Madinah supaya dia boleh membaca. Bila anak orang Madinah dapat baca je, lepas. Antara yang diajar oleh tawanan perang ni ialah Zaid bin Sabit. Ya, seorang antara yang pakar yang sangat hebat dalam menulis wahyu, sangat hebat dalam ilmu faraid, dan sangat banyak tugasan-tugasan dalam memahami bahasa asing. Zaid bin Sabit itu hasil daripada nilah tawanan perang tu. Kalau siapa pandai, boleh ajar 10 anak orang Madinah sampai dia boleh membaca, menulis, lepas tu lepas. Itu orang cerdik lah. Orang ada duit, bayar duit. Orang cerdik, bayar dengan mengajar. Kalau tak cerdik, bodoh pula lagi. Ya? Lepas tu miskin. Duit pun tak ada nak tebus. Macam mana? Lepaskan je. Tapi jumpa sekali lagi, potong kepala. Perjanjian itu akan datang. Jadi makna semua 70 tu semua boleh lepas. Ya? Jadi bila Nabi mengambil pandangan Abu Bakar di dalam mesyuarat tersebut, Allah tempelak Nabi di sini. Tidak patut, tiadalah patut, layak bagi seorang Nabi bahawa dia ada tawanan perang. Mana tawanan perang tu yang diambil tebusan tadi, lahu, untuknya. Jadi mana siapa keputusan yang tepat? Umar. Kalau ikut di sini, Umar. Sehingga Nabi menangis pada ketika itu, sehingga Umar pun datang. Kenapa menangis? Ayat ni turun. Tetapi kata para ulama, bukanlah ini masalah silap Nabi, silap sesat. Tak. Dia makna mengambil keputusan, ada keputusan yang lebih baik daripada yang baik. Itu makna di sini, pada ijtihad ataupun keputusan mesyuarat Nabi. Sebab Allah tak bagi lagi ambil tebusan daripada tawanan perang. Ya, ayyakuna lahu asra hatta, apa nak hatta? Hatta, sehingga. Mana tidak patut bagi seorang Nabi ambil, ya, bahawa baginya ada tawanan perang sehinggalah. Boleh ambil tawanan perang tebusan sehingga bila? Apa perkataan selepas dia? Yuskhina. Fi'al apa ni? Fi'al mudhari'. Asalnya macam mana? Yuskhinu. Ya? Yuskhinu. Itu kalau marfu', tidak diganggu oleh haraf nasab dan jazam. Tetapi kenapa dia bagi atas? Hatta termasuk dalam kumpulan haraf nasab. Kumpulan haraf nasab. Sehinggalah. Yuskhinu fi'al mudhari' ni apa dhamma dia? Huwa yuskhinu makna apa? Dia menumpukan. Itu je terjemahan dia. Cuba tengok lain. Dia melumpuhkan. Wah, gitu ya. Melumpuhkan musuh ya. Oh, gitu. Yuskhina. Cuba tuan-tuan buka kamus. Lama dah tak buka. Kalau nak cari dalam ni, sabar. Dan jangan buka dulu. Kalau yuskhinu tu fi'il mudhari' sifat berapa? Mesti pattern dia yuf'ilu. Sifat berapa? Sifat berapa? Sifat 2. Bermakna af'ala. Fi'il madhi af'ala mudhari' yuf'ilu. Kalau fi'il madhi dia macam mana? Kalau yuskhinu askhana. Askhana. Akan berlaku penambahan apa ni? Alif.
maka punca perkataan ialah sakhana. Cuba sa sakho sakhuna. Ke surat 50. Tak sesuai pula terjemahan dia. Jumpa tak muka surat 50, kolom kiri bawah sekali. Sakhuna, tebal, keras, pekat, kasar. Askhana, berlebihan dalam sesuatu. Tak kena. Yang terjemahan kakak tadi okey. Maknanya dalam terjemahan atau tafsir tuan-tuan, maknanya sehingga dia melemah. Yuskhinu tu makna melemahkan musuh. Makna apa? Bila musuh lemah? Bila Islam? Masa perang Badar musuh lemah lagi tak? Tak. Baru sikit je. Banyak lagi musuh lagi di Rom, Parsi dan Mekah tu melambak lagi orang. Masa ni tak kuat. Maka Nabi dilarang mengambil tawanan perang dan mengambil tebusan ketika mana orang kedudukan negara Islam masih lemah. Sehingga dia Nabi itu menundukkan musuh, maknanya di sini ditafsirkan sebagai berkuasa dan keadaan negara Islam itu stabil. Hatta yubaligha fil qatli fil harbi. Makna kalau masa kita tak stabil ni, perang kena perang habis-habisan. Dapat tawanan, bunuh. Itu seolah-olah perintah Allah begitu. Sehinggalah yastaqirra lahul amru. Makna sehingga keadaan urusan negara Islam itu stabil. Wa ya'lu sultanuhu, dan kerajaan kekuasaan dia tinggi mengatasi yang lain. Masa tu okey. Ambil tawanan perang dan ambil tebusan. Ini maknanya hatta. Apa makna hatta? Yudkhil, dia melemahkan atau melumpuhkan. Melumpuhkan siapa? Musuh. Hatta yudkhina, dia melumpuhkan, makna dia berkuasa. Fil ardi, di muka bumi. Fil ardi. Okey, terjemahan yang mungkin sesuai, dia melumpuhkan musuh. Musuh pun tak nampak di situ. Makna ditafsirkan sebagai berkuasa. Berkuasa, sehingga dia berkuasa fil ardi, di atas muka bumi ini, menjadi satu kuasa yang digeruni oleh musuh-musuh Allah. Masa tu boleh. Okey, seterusnya ini ada tanda wakaf tak? Tanda wakaf jaiz. Okey, mari kita terjemahkan semula. Okey, ayat ni seolah menempelak lah. Ayat yang selepas ni lagi nampak lagi kasar Allah kepada Nabi dalam menempelak keputusan ni. Tetapi para ulama membincangkan bukanlah keputusan tu salah sehingga sesat, tak. Dia ini masalah ijtihad lah. Nabi masa itu cuma dikatakan mengambil keputusan yang kurang tepat daripada ada yang lebih tepat. Makna yang tepat pada ketika ini ialah pandangan Sayyidina Umar, iaitu bunuh. Tapi apakah boleh tak jalankan? Jalannya terus dia jalan. Memang tawanan perang tu dibagi 3 pilihan tu lah. Kalau kaya ada duit, minta dia daripada Mekah, bayar duit, tebusan, lepas. Siapa yang pandai mengajar, tak ada duit, ajar 10 orang anak orang Islam, lepas tu lepas. Siapa yang tak tahu mengajar, tak ada duit, lepaskan je. Kalau bela nanti banyak pula kena tanggung. Lepaskan. Tapi buat perjanjian supaya jangan jumpa sekali lagi dalam satu lagi medan perang. Kalau jumpa, bunuh. Okey. Makana, tiadalah patut. Patut tu tak nampak tafsir. Makana yang bagi, kata dalam tafsir.
li nabiyyin, bagi seorang nabi. Allah tak sebut nama nabi ya. Maknanya dia umumkan. Dia ada patut bagi seorang nabi an yakuna, ada lahu tak apa, baginya, ada bagi nabi tersebut asra, tawanan perang. Tawanan dimaksudkan di sini bukan tawanan kalau perang dia orang kalah mesti ada tawanan. Maksud tawanan ni tawanan yang diambil tebusan, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dalam perang Badar mengikut pandangan Sayyidina Abu Bakar ni, hatta yuskhina, dia dapat melumpuhkan musuh, makna dia berkuasa fil ardi, di muka bumi ini ya. Ya. Tapi keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW mesyuarat, maka azab dikatakan sampai ke ujung rumah. Itu keputusan itu tidak boleh mesyuarat, maka Allah akan sebab itu keputusan mesyuarat. Okey. Iya, betul. Yang sebenarnya dari segi hukum orang biasa ini tak salah noh. Dari segi hukum kita biasa, sebab kita mesyuarat dan akhirnya banyak pandangan, ada 3 pandangan tadi, maka kita akhirnya kena mengambil satu keputusan. Walau macam mana pun keputusan itu tersilap, tapi dia tetap berkat sebab dia adalah keputusan mesyuarat. Memang keputusan mesti diambil salah satu daripada beberapa pilihan setelah dibincangkan ya. Bukanlah maknanya ini tempelakkan ni kalau macam orang biasa tak ada salah langsung ni ya. Bagi orang biasa kita buat mesyuarat macam ni tak ada salah langsung, tetapi diteguran khas untuk Nabi SAW saja. Okey, apa perkataan selepasnya? Turiduna. Ini masih penempelakan lagi ni ya. Turiduna makna apa? Kamu menghendaki, kamu menginginkan. Fi'il apa ni? Mudhari' apa? Marfu' lah. Apa tanda dia marfu'? Tak kena kacau. Nun dia masih ada. Kalau ada an, lam, mesti dibuang nun. Mereka kamu menginginkan. Fi'il mudhari' marfu'. Tanda marfu' dia nun, tak dibuang lagi. Fa'il dia antum tu siapa? Al-mu'minun. Nah, ini teguran Allah. Kamu wahai orang beriman menginginkan. Apa perkataan selepas dia? Arada. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Kenapa isim bagi atas? Sebab satu bukan sikit-sikit lagi. Maf'ulun bih. Tetapi dia tak ada alif lam tu, ya mudhaf. Ya? Soalan itu belum ditanya lagi. Asalnya aradun, aradin, aradun. Ya, apa makna arad? Arada? Harta benda. Okey? Dia tidak ada alif lam dan tanwin kerana mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Ad-dunya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih sepatutnya bagi apa? Bawah. Kenapa tak bagi bawah? Ada ini alif maksurah. Ada menyatakan mamnu' minas sarf sebab dia memang tak boleh berubah langsung. Ya? Ataupun kalau dia bukan mamnu' minas sarf, kita kata bagi bawah yang diandaikan saja. Kerana mudhafun ilaih mesti bagi bawah. Okey, turidu aradad dunya, turiduna, kamu menghendaki, kamu wahai orang beriman menginginkan aradad dunya, harta benda dunia. Wa cuba tengok terjemahan wa. Sedangkan wa apa tu? Sedangkan wal hal, pada hal, wawul hal. Waw sababiah ada ke kak?
Okey, sedangkan wallahu, kenapa dia bagi depan? Saya mulakan semula ayat ni mubtada, wallahu. Ini akan jadi mubtada. Apa perkataan selepas dia? Yuridu. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia huwa. Huwa tu siapa? Allah. Maka kita kurung dia tu. Itu fi'il dan fa'il tu adalah khabar. Sedangkan Allah yuridu, dia menginginkan apa dia? Al-akhirata. Kenapa akhirah bagi atas? Allahu yuridu, fi'il fa'il. Al-akhirata bagi atas sebab maf'ulun bih. Nak sebut maf'ulun bih, kita sebut mubtada. Tak apa. Yang paling penting kakak mencuba, dapat markah mencuba. Sebagai cikgu, kita mesti bagi markah semua orang yang menjawab. Betul tak Kak? Ya? Sebab menjawab tu ada markahnya, kerana dia nak mencuba. Semua jawapan sangat dihargai. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Turiduna. Kamu tu siapa tadi? Al-mu'minun. Kamu wahai orang beriman menginginkan aradad dunya, harta dunia. Wallahu, sedangkan Allah itu yuridul akhirata, menghendaki akhirat. Apa makna akhirat? Iaitu sawabal akhirah, pahala. Ya? Kenapa? Supaya kamu berjuang habis-habisan, tundukkan musuh, jangan biarkan musuh tu hidup, nanti dia kuat. Jadi makna Allah tu menegaskan perang habis-habisan, ya? Tak payah ambil tebusan dulu ketika mana kamu tidak kuat, katanya. Okey, ini ayat perang tuan-tuan, ya. Memang ayat perang ni memang kasar-kasar. Apa perkataan selepas dia? Wallahu. Waw tu waw apa? Istinaf. Apa perkataan selepas dia? Allahu. Kenapa bagi depan? Mubtada. Kenapa? Isim memulakan ayat. Isim marfu', isim ma'rifah memulakan ayat, mesti jadi mubtada. Mana khabarnya? Azizan. Makna aziz, maha perkasa. Ini akan jadi khabar. Apa tanda khabar? Bagi depan. Azizun. Apa perkataan selepas dia? Hakimun. Maha bijaksana. Kenapa bagi depan? Khabar 2. Maka ini akan jadi khabar 1. Khabar 1 azizun hakimun. Cuba terjemahkan semula. Wallahu, itu adalah azizun, maha perkasa. Perkasa makna qawiyyun la yuqharu wala yughlabu. Makna maha kuat yang tidak boleh dikalahkan. Tidak boleh dipaksa dan tidak boleh dikalahkan. Itu makna aziz, perkasa. Hakimun, maha bijaksana fi sun'ihi wa tadbirihi. Maknanya di dalam penciptaan atau perbuatan dan pengurusannya. Bila Allah kata perang-perang tu, itu atas arahan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Macam mana nak memperkuatkan kekuasaan Islam. Okey, diturunkan ayat ini ketika mana Nabi SAW mengambil pandangan Sayyidina Abu Bakar di dalam nak mengampunkan atau memaafkan tawanan perang Badar dan menerima tebusan daripada mereka. Dan baginda SAW mengenepikan pandangan Sayyidina Umar masa itu yang minta supaya 70 orang ni dibunuh semuanya. Jadi itu merupakan satu teguran Allah kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman.
Yalah, bila Allah tegur ni memang sampai nangis lah Rasulullah, sehingga Sayyidina Umar jumpa Nabi dalam keadaan menangis. Tanya kepada Nabi, kenapa menangis? Lalu Rasulullah menjawab kerana ayat ni, iaitu ayat yang ke-67 ini diturunkan, menegur keputusan Nabi SAW. Jadi inilah satu kehebatan dia. Inilah menunjukkan amanahnya Nabi. Ni maknanya apa implikasi menceritakan ayat ni? Satu dunia dan umat dia sampai hari kiamat tahu Allah menegur Nabi. Kalau saya mungkin sorok-sorok lah sikit, habis semua orang tahu masuk surat khabar, internet, Allah, habislah. Tutup sebelah. Mungkin kita berlapik-lapik cerita. Tak, Nabi cerita habis. Begitu juga ketika mana Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum, abasa wa tawalla, itu lagi keras tu. Ada perkataan kalla. Kalla ini biasanya herdikkan Nabi kepada Allah kepada orang kafir saja. Tapi dalam surah Abasa ada kalla. Sekali-kali tidak. Itu daripada harful zajri war rad'i. Haraf digunakan untuk menegah dan mengherdik. Tapi diceritalah abasa wa tawalla. Abasa maknanya dia telah bermasam muka. Siapa dia tu? Nabi. Ui, malunya nak cerita kat umat ni. Wa tawalla, dan dia berpaling, menoleh. Ketika mana Abdullah bin Ummi Maktum buta, nak minta nasihat pada dia, Nabi masa tu tak salah. Sedap dia menumpukan dakwah dia kepada pembesar Quraisy. Apa salahnya berdakwah? Dan itu strategi dakwah Nabi. Kalau dapat pembesar ni lagi untung. Dia dapat daripada menumpukan kepada si buta yang tak ada pengikut. Itu strategi Nabi. Tapi tetap ditegur oleh Allah Ta'ala. Nabi cerita habis. Kalau kita bukan main malu tu, orang sanjung-sanjung tinggi bila kena tegur sekali, terduduk kan. Ini dikatakan oleh para ulama tafsir, amanahnya Nabi itu dalam menyampaikan wahyu itu satu pun dia tak tinggalkan. Okey, pukul apa dah tuan-tuan? Banyak masa lagi. Okey, berapa masa lagi? Jangan cepatkan jam. Okey, kita habiskan ayat ni. Masih lagi teguran Allah kepada Nabi Muhammad dan orang beriman. Okey, apa perkataan dia? Lau. Apa makna lau? Kalau ni haraf apa? Haraf syarat. Kalau kamu datang ke kelas. Itu ayat tu jadi syarat, tergantung. Laulah, kalaulah. Tidak. Laula, apa perkataan selepas dia? Kitabun. Tak apalah, dapat markah kerana menjawab juga. Okey, apa makna kitabun di sini? Catatan apa? Kitab. Jadi maknanya dengan ni kita kena cermat dalam menterjemahkan perkataan kitab dalam Al-Quran. Tidak semuanya kitab. Al-Quran maknanya ada makna Taurat, ada makna Injil, ada maknanya fa amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang dibagi kitab daripada tangan kanan, itu kitab apa tu? Catatan amal. Fi kitabim maknun. Kitab yang tersimpan, Lauh Mahfuz. Kalau dalam apa ni, dalam kisah Sulaiman, Balqis menyatakan inni ulqiya ilayya kitabun karim, dicamparkan kepadaku sepucuk surat. Kitabun karim, sepucuk surat yang mulia. Kitab juga diistilahkan. Di sini kitabun ini apa? Dimasukkan ialah ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Kitabun itu maknanya hukmun, ketetapan minallahi fil lauhil mahfuz.
Apa ketetapan Allah di Lauh Mahfuz? Ialah Allah tidak akan mengazab orang yang tersilap dalam ijtihadnya. Ini ijtihad Nabi. Makna pandangan Nabi setelah mengumpulkan beberapa pandangan pakar di kalangan para sahabat, Nabi ambil satu. Allah telah menetapkan di Lauh Mahfuz bahawa Allah tak akan salahkan mengazab pada orang yang tersilap dalam ijtihad dia. Kalau satu dapat, kalau betul dapat 2 pahala. Kalau salah 1, bukan kosong. Yang tak dapat markah apa? Yang tidak berijtihad. Itu kena dalam bab ijtihad ni, dalam membuat satu keputusan, kita tidak boleh menempelak salah satu daripada orang berijtihad kerana mereka itu telah membuat sedaya upaya kemampuan mereka. Yang betul di sisi Allah 2 pahala, yang salah 1 pahala, yang tak berijtihad tak dapat pahala. Kalaulah tiada ketetapan Allah, iaitu di Lauh Mahfuz ini, bahawa ketetapan itu ialah ketetapan bahawa Allah tidak mengazab orang yang berijtihad. Okey. Kitabun minallahi, daripada Allah. Apa tu? Sabaqa. Makna sabaqa fi'il madhi, apa dhamir dia? Huwa sabaqa, makna ia telah mendahului. Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Bukan Allah, bukan. Ni, tetapi ni ketetapan kitabun, ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Kalaulah tidak ada ketetapan daripada Allah di Lauh Mahfuz itu, sabaqa. Sabaqa mana? Telah. Ia, iaitu ketetapan itu telah mendahului. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Okey. Ayat tu sampai situ dipanggil ayat apa tu? Ayat syarat. Tergantung lagi tu. Maka lam ini dipanggil haraf apa? Taukid dan jawab. Makna taukid? La? Lam macam mana nak terjemah? Benar. Nescaya benar-benar. Nescaya sungguh. Apa perkataan selepas dia? Masa. Ada berapa perkataan? 3. Pertama la, haraf jawab dan taukid tadi. Kedua masa. Makna masa? Telah menimpa, telah menyentuh. Ia telah menimpa, telah menyentuh. Asalnya masa tu menyentuh, Kalau dalam tafsir ni menimpa. Lepas tu perkataan apa? Kum. Kum mesti jadi apa? Dhamir melekat dengan fi'il mesti jadi maf'ul lebih. Nescaya telah menimpa. Kum. Macam mana maf'ul lebih? Akan kamu. Nescaya menimpa, telah menimpa akan kamu. Mana fa'il dia lagi? Fa'il dia tak tahu siapa yang menimpa tu. Apa dia? Belum lagi. Okey. Terjemah lagi. Fi ma. Apa makna fi? Pada. Ma. Apa yang. Lepas tu? Akhadtum. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il tum. Madi. Kalau huwa bunyi macam mana? Akhadha. Apa makna akhadha? Dia telah mengambil. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Huwa akhadha, huma, hum, hiya, huma, akhadhata, hunna, akhadna, anta, antuma, antum. Ni akhadtum. Fima, pada apa yang akhadtum. Makna akhadtum, kamu telah ambil. Apa yang kamu ambil tu? Pada apa yang kamu telah ambil keputusan, iaitu keputusan mengambil tebusan daripada tawanan perang tadi.
Ya, okey. Fa'il madhi kan? Fa'il dia siapa? Antum tu siapa? Al-mu'minun, orang beriman. Kamu ahli syura Nabi pada apa yang telah kamu ambil. Nescaya masa telah menimpa akan kamu. Belum ada lagi fa'il dia. Apa yang menimpa tu? Fa'il bagi apa? Bagi depan. Ini dia fa'il dia, tuan-tuan. Lambat sedikit. Kalau tuan-tuan lambat jawab tu memang patut, sebab belum jumpa lagi. Azab tu, ini adalah fa'il. Jauh sikit. Fa'il. Azabun. Apa perkataan selepas dia? Azim ke alim? Azim. Azimun. Apa makna azabun azimun? Azab yang amat besar. Fa'il. Dan dia bagi depan sebab apa? Azimun. Sama. Azabun azimun, azabin azimin. Sifat. Bila ini sifat, maka azab pun jadi, maka dia akan ada dua peranan. Pertama, dia adalah fa'il kepada perkataan massa, dan dia adalah mausuf, iaitu perkataan yang nak disifatkan, maka ni sifat dia. Okey, kalau kita nak terjemah, kalau orang Melayu moden sekarang ni nak terjemah cepatkan, sebut fa'il lah. Apa? La nescaya. Azabun azimun, azab yang amat besar. Massakum, telah menimpa akan kamu. Fima, pada apa yang akhadtum, kamu telah ambil, iaitu pada keputusan yang telah kamu ambil. Jadi dia punya fa'il dia jauh ke belakang. Nescaya azab yang amat besar telah menimpa kepada kamu, wahai orang beriman, pada keputusan yang telah kamu ambil itu. Keputusan dalam mengambil tawanan perang. Jadi maknanya ini ancamanlah besar, tetapi telah menjadi ketetapan Allah di Lauh Mahfuz bahawa orang yang tersilap dalam berijtihad tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Laula, kalaulah tidak. Kitabun, ketetapan, iaitu ketetapan minallah, daripada Allah. Di mana ni? Di Lauh Mahfuz. Kalaulah tidak ada ketetapan Allah daripada Allah di Lauh Mahfuz bahawa Allah tak azab orang yang salah dalam berijtihad. Sabaqa, ia telah mendahului. Ia ni apa? Ketetapan tadi. Ketetapan. Kalaulah ketetapan, tak ada ketetapan Allah, telah mendahului. Makna ketetapan Allah memang dah dahulu daripada peristiwa. La massa. Cuba terjemah luruh ya, nampak tak? Lambat sikit nak jumpa fa'il, tak apalah. Cuba. La massa, telah menimpa kum, fima, pada apa yang, iaitu pada keputusan yang akhaztum, kamu telah ambil. Azabun azimun. Lambat sikit faham. Kalau kita terjemah macam tu. Kalau terjemah fa'il mungkin cepat. La nescaya azabun azimun, massakum, telah menimpa akan kamu semua wahai orang beriman, fima akhadtum, pada apa yang kamu telah ambil. Satu lagi penafsiran Lauh Mahfuz ni ialah setengah kitab menyatakan bahawa Allah tidak mengazab umat Nabi Muhammad ini dengan azab yang
seperti umat dahulu. Turun azab terus hancur, pupus umat tu, kecuali yang beriman. Tak. Itu ketetapan Allah kepada umat Nabi Muhammad di Lauh Mahfuz, bahawa Allah tak hancurkan umat Nabi Muhammad macam menghancurkan umat terdahulu. Ada penafsiran lagi, apakah ketetapan ketetapan Lauh Mahfuz tu yang menyatakan bahawa telah dicatat di Lauh Mahfuz bahawa Allah telah mengampunkan semua dosa ahli Badar. Kalau dia buat silap lepas tu tak ada apa-apa. Sebab Rasulullah kata, buatlah apa yang kamu suka, kerana Allah telah mengampunkan semua dosa kamu yang dah lalu dan yang akan datang. Maknanya kesilapan berlaku selepas Perang Badar ni kan. Semua yang buat keputusan tu ialah yang terlibat Perang Badar. Sedangkan ketetapan Allah di Lauh Mahfuz dibagi tahu oleh malaikat, tak apa, ahli Badar boleh buat apa-apa, telah diampunkan semua dosa dia yang lepas dan yang akan datang. Itu berbagai-bagailah penafsiran. Ada 3 penafsiran tadi tentang apakah ketetapan Allah di Lauh Mahfuz tersebut. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.